Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kitab itu pakai muka surat 14. Mari anak-anak perhati masalah tawassul sebagai jadi tangga bagi kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Adalah tawassul itu ialah bertolong dan buat tangga bagi hasil barakat kepada kita. Maka ini amalan ialah menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu attaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surah Ma'idah ayat 38. Dan sekalian, syukur pertama sekali, syukur kita ke Allah Ta'ala, nikmat besar dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat kita hidup ni, diberikan pula Islam sejak lahir, diberi pula boleh berada dalam keadaan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan, keinginan untuk belajar dan memahami agama Islam ni supaya kita boleh hidup dengan cara Islam, zahir Islam, batin Islam. Alhamdulillah, diberi kita ada iman pada Allah Ta'ala, keimanan pada Nabi dia dan Rasul dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi pada kita yakin dan sentiasa nak ingat pada dia, zikir pada dia, tauhidkan dia. Alhamdulillah, dan dijadikan kita kecenderungan, minat, kehalobaan untuk mencontohi Rasul dan makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan syukur dapat kita hadir pagi ini untuk solat subuh berjemaah, dan insya-Allah kita memanfaatkan subuh ini meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyin. Sambungan perbincangan kita adalah sekalian nak bincang satu masalah mengenai tawassul. Yang terdekat kita bicara mengenai ada istilah majazi dalam Quran. Yang Quran ada dua pembahagian. Dari segi hukum hakam dia, ada istilah ayat ataupun perkataan yang dipanggil kalam hakiki ataupun majazi. Begitu banyak dalam Quran perkataan majazi. Jadi ada ayat Quran yang tak boleh nak dipahamkan dia, begitu juga daripada hadis Nabi SAW tak boleh kita nak fahamkan dia, melainkan kena faham disiplin majazi, yang tu kena khas mengaji ilmu balaghah.
dan tak boleh dipaham pada ayat-ayat khasnya yang bila balik pada usul dalam bab akidah, dia akan makna di sebalik daripada apa yang kita pegang dalam bab ketuhanan khasnya. Bahkan yang mana yang muhkam adalah dijadikan rujukan. Ayat mutasyabihat hendaklah diselesaikan dia mengikut kaedah-kaedah ayat mutasyabihat. Begitu banyak antara lepas kita bicara mengenai beberapa ayat Quran, begitu bahasa Arab. Saya bagi contoh dengan bahasa Melayu untuk menunjukkan adanya pembahagian kalam yang dipanggil hakiki, ada yang dipanggil majazi. Jadi pembincangan kita seterusnya adalah memang bicaranya ada hakiki dan majazi, itu khasnya mengenai tawassul. Khasnya ada ayat-ayat hukum, ada golongan yang tertentu yang dia ni faham ayat hukum ni hanya dengan mana hakiki, sedangkan ayat tu majazi. Dengan tu dia menolak fahaman khasnya atas apa yang kita nak bicara ni mengenai tawassul. Dan bila ada tawassul ni ada istilah juga berkat. Yang tu kita akan lihat orang yang tak faham melalui kalam majazi, tak faham apa dia tawassul dan tak faham makhluk mana yang kita boleh ambil manfaat, mana tak boleh manfaat, kaedah yang dibenarkan, kaedah yang tak dibenarkan, apa ijma', apa kaedah qiyasi, akli yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Bila tak dipahamkan kepada kita dengan pahaman yang betul, jadi masalah dalam masalah ni khasnya melibatkan jadi pahaman Wahabi, kaum muda tu. Jadi datang munasabah itulah maka dia nak ajak kita lihat apa yang dia sebut sini. Kata dia, marilah anak-anak perhati masalah tawassul. Sebagaimana kata dia, tawassul ni dia jadi tangga bagi kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Lagi besar kitab, lagi panjanglah pembahasan dia. Kok kita pula lah tak larat nak beramal. Pasal antara buat tawassul ni dia buat amalan kan? Buat amalan. Satu besar dia, rujukan dia sebelum nak amal akidah. Jadi apa akidahnya? Tak dia nak sebut. Pertama, dia bagi definisi lu sekali lalu, adalah tawassul tu adalah bertolong dan buat tangga bagi hasil berkat kepada kita. Tawassul tu adalah bertolong dan buat tangga. Maksudnya buat perantaraan. Kalau nak guna bahasa tangga tu, dia jadi wasilah. Bahasa kita pun wasilah. Dia lah satu minta tolong, untuk bertolong tu, untuk dengan pertolongan yang kita minta ni, dia tangga, dia jadi sabab bagi hasilnya berakat. Maksud berkat ni hasilnya manfaat yang banyak. Dapat satu manfaat dengan kita bawa bertawassul, dengan bertolong tu. Boleh ke bertolong ni? Itu perbincangan dia. Maka ini amalan bertawassul ni, yang kata kita bertolong, minta tolong, yang dia adalah tangga, dia wasilah, dia sabab untuk hasil manfaat. Dialah amalan yang menyuruh Allah Ta'ala akan kita. Mana dia? Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat Maidah 38 terjemah. Hai orang-orang, hai mana-mana mereka yang beriman. Hai orang yang beriman, tu selalu kita dengar lah. Maksudnya wahai mereka-mereka yang ada iman dalam hati, mentasdikkan, meyakini Allah Ta'ala, yang sebut orang yang yakin pada Allah Ta'ala, orang percaya pada Allah Ta'ala, orang ada hati dengan Allah Ta'ala,
orang yang terbuka hati ke Allah Ta'ala, orang yang sedar ke Allah Ta'ala. Apa ni Allah Ta'ala panggil kita ni? Hendaklah kamu bertakwa, hendaklah takutlah kamu akan Allah Ta'ala. Kita bicara dah itu takwa, makna takwa sekali lalu. Hendaklah takwa kamu ke Allah Ta'ala. Ittaqullah ni kita selalu dengar lah. Ayat yang memang kita selalu ghalib pakai terjemah, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala. Antara makna takwa, junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia, apatah lagi perkara syubhat tak nak kita campur langsung. Itu sekali lalu makna takwa. Dan takkan hasil takwa, takkan pakai takwa melainkan dengan iman. Iman adalah sebab untuk hasil takwa dan punca takwa. Jadi kalau kita junjung perintah, pastikan junjung perintah. Kenapa junjung perintah? Apa yang mendorongkan kita junjung perintah? Itu baru jadi takwa. Kalau perintah yang kita buat memang kita buat, tapi tak ada sesuatu yang kita faham dengan itu mendorongkan kita untuk ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia, belum takwa namanya. Dan belum takwa siapa? Belum iman namanya. Apa maksud belum iman? Belum tasdik lagi, belum yakin lagi ke Allah Ta'ala. Bahkan kalau ada taat pun taat yang berupa tengok rupa ibadat, tapi sebenarnya bukan ibadat. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada jahil macam ni, supaya benar-benar dapat takwa tu. Baik, itu sekali lalulah takwa. Satu, belajar, kena ingat, kena faham. Sebut je, alert siap lah. Apa yang sepatutnya kena faham. Lagi dengar, kalau tak faham dulu, lagi faham. Dan kena keluarkan diri kita daripada lalai, daripada tak boleh faham tu. Sebab kalau kita duk lali terus tak faham. Ngaji 20 tahun tak jadi apa. Saya ngaji dulu kalau arwah Fatih dia sebut apa. Dia kata duk pondok pun kalau tak ngaji tak ingat masalah. Kata dia, tak bersungguh-sungguh ngaji, tak buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, mu duk pondok 10 tahun, janggut yang panjang macam kambing. Dia kata apa itu? Kami pula kambing ni berkeliaran, kambing. Makhluk. Tanda-tanda makhluk ni banyak sangat kaedah kan. Kita apa makhluk? Berubah-ubah. Al-alam mutaghayyir. Kadang baru tengok kullu jadid laziz. Tapi kullu laziz jadid. Dia memang jadid, memang laziz. Dan kullu atin fanin. Setiap benda datang binasa. Kita apa binasa? Apa cerita ni? Macam nak boleh cerita situ ni? Ngaji, kena ingat masalah, faham. Tak adalah kena ulang hari-hari. Redak jadi kambing, janggut panjang, kambing. Duk menasah pula, kambing banyak. Kadang duk ngaji tu, pagi-pagi macam ni, kambing jantan bunyi lah. Duk berambat orang menasah. Satu dia sebut, contoh dia kambing. Jadi macam kambing tu. Ngaji tak ingat. Nak kena beringat sedia. Allah. Tak boleh sebut banyak orang ingat dia lagi. Lehai pula. Baik. Jadi Allah Ta'ala panggil kita orang beriman ni buat apa? Tuntutlah kamu kepada Tuhan akan wasilah. Carilah wasilah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Kamu tuntutlah ilaihi ila Allah. Tuntut apa? Al-wasilah. Kalau asal ayat dia, wabtaghu al-wasilata ilaihi. Apa maksud wabtaghu wasilah ilaihi? Kamu tuntutlah wasilah kepada Allah Ta'ala. Diterbalikkan uslub tu kepada wabtaghu ilaihi al-wasilah. Kamu tuntutlah untuk semata-mata sampai ke Allah Ta'ala tu. Nak pergi ke Allah Ta'ala tak boleh pergi direct. Ada kena pergi dengan wasilah. Macam mana nak pergi ke Allah Ta'ala direct?
nak kenyang pun kena ada wasilah. Mana ada lapar, ya Allah kenyangkan aku, mana boleh direct, ada wasilah. Buat mudah gitu. Apa wasilah dia? Makan. Cuma wasilah mesti wasilah yang dibenarkan syarak. Kalau lapar makan tapi daging kartel haram lah tu, mana boleh. Kalau bak haram benda syariat dia ada hukum haram. Kalau bak akidah, tempat yang kita beriktikad pada tempat yang tak boleh beriktikad, dia akan jadi syirik. Jadi situ lah. Bahkan kalau bab wasilah pun, sabab dia buat betul, lapar kita pergi makan, tapi dok iktikad makananlah yang bagi manfaat untuk menyebabkan hilang lapar kita, ubatlah menyebabkan sembuhnya kita. Akidah kita belum betul lagi, murni pada Allah Ta'ala, jadi syirik. Walaupun sabab yang kita buat betul. Satu, dalam pelaksanaan wasilah ni ada dua kena tengok. Pasal Allah Ta'ala perintah wabtaghu ilaihi wasilah, kamu tuntutlah ke Allah Ta'ala akan wasilah. Tu yang kalau takut tak faham tu, apa maksud ayat Quran ni? Tuntutlah wasilah untuk ke Allah Ta'ala. Pertama, wasilah syariat, mesti syariat betul, perjalanan apa yang dibenarkan untuk ambil, untuk makan, untuk minum, untuk berubat, untuk minta, untuk minta atau tak minta, khas yang sebut ni masalah minta ni. Untuk minta, untuk istilah tabarruk, ambil berkat, apa yang dibenarkan untuk ambil berkat, tak ambil berkat. Ambil berkat ke artis tak boleh, ambil berkat dekat menteri besar, ahli dunia tak boleh, minta berkat orang Pasik tak boleh, pasal itu bukan tempat berkat. Bukan tempat berkat. Berkat ni orang salih, para ulama, tutup guru, al-hafiz, orang hafal Quran, orang takwa, orang salih. Ini tempat berkat yang dibenarkan. Berkat-berkat orang masjid, apa tempat yang syariat kata situ ada berkat. Sekalipun Kaabah, Hajar Aswad, contoh apa dia, sekalipun batu pun, Hajar Aswad batu, Kaabah binaan aja. Tapi tempat-tempat yang memang dibenarkan untuk kita ambil di situ berkat, oleh berkat, dibenarkan untuk ambil berkat. Quran sebut apa, hujan, itu kita ada sebut air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Air daripada langit ni, orang Ta'ala bahasakan anzalna minas sama', kami turunkan air daripada langit ni, ma'an mubarakan, air yang diberkati. Ada berkat itu, ada berkat itu. Dahaga minum air, tak ada air malam Jumaat apa umpamanya, berkat. Ada Jumaat, ada hujan Jumaat, ada berkat dia. Hujan ada berkat dia. Jadi kalau tak ada air hujan, minum tu terang hati. Tak, sabab terang hati, wasilah terang hati, wasilah terang hati. Jadi pertama mesti jalan syariat betul. Yang kedua, akidah betul. Apa dia? Wasilah tetap wasilah, makhluk adalah makhluk, Allah ialah Allah, dar nafi' hanya Allah Ta'ala, makhluk takkan bagi mudarat mudarat. Betul? Faham perjalanan tu, boleh semak. Tak ada kelayak dulu. Tak ada kelayak dulu. Apa dia? Syariat, hakikat. Berapa bahasa itu tak? Syariat, perjalanan syariat yang dibenarkan. Apa dia? Ma'zunun syar'i. Itu perjalanan syariat. Perjalanan hakikat apa dia? Wala la dar wala nafi' illa Allah. Tak ada bagi mudarat, tak ada manfaat melainkan Allah Ta'ala. Kalau hatta makan nasi ini pun, tu boleh jadi syirik. Walaupun makan tu taklah jadi haram. Kita makan bukan benda haram. Tapi pasal doa akidah dengan makan tu, aku sihat. Aku sihat tu bukan Allah lagi sihat, makanan tu sihatkan aku, syirik. Pasal apa? Akidah. Akidah. Apa, cium Hajar Aswad, dengan cium Hajar Aswad tu macam mana? Jadi segar itu. Oh, cium Hajar Aswad jadi segar, contoh kan. Syirik. Jadi syirik ya apa? Masalah apa? Akidah. Pasal apa? Pegang pada siapa yang bagi segar, bagi sihat tu, contoh. Tapi salah ke cium Hajar Aswad? Cium Hajar Aswad salah apa? Pasal memang dibenarkan dalam syarak untuk cium Hajar Aswad.
Apa yang dibenarkanlah. Apa yang tak dibenarkan, tak boleh. Apa nak sebut? Jadi yang saya nak bicara ialah tuntutlah wasilah pada Allah Ta'ala ni. Perjalanan wasilah tu macam mana? Ada dua tu lah. Pastikan syariatnya betul, yang hakikatnya betul. Hakikat tetap akidah mesti pergi Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, syariat mesti lihat apa yang dibenarkan dalam syariat untuk kita berwasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah kamu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Dan kesungguhan kita meninggikan agama Allah Ta'ala. Juga nak menunjukkan apa tu? Kita buat kerja apa semua ni, berkat wasilah, semua tu untuk apa? Takwa pun untuk apa? Nak meninggikan Allah Ta'ala, untuk jihad jalan Allah Ta'ala. Jadi dia uraikan maksud jihad di situ, nak meninggikan agama Allah Ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, mujahadahlah pada jalan Allah Ta'ala. Macam-macam uraian ulama ni. Antara makna jahidu fi sabilihi ni, kalau ikut dia terjemah sini, bersungguh kamu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Bersungguh, mujahadahlah ilaihi, wajahidu fi sabilihi ni, fi sabili i'la'i dini. Bermujahadah, bersungguhlah kamu pada jalannya, maksudnya pada jalan meninggikan agama dia. Antara meninggikan agama dia, masyhurkan Islam, gemilangan Islam, tinggikan Islam, daulatkan Islam. Ada antara makna wajahidu fi sabilihi ni, bermujahadahlah kamu, bersungguhlah kamu pada jalannya, jalan Allah. Maksudnya ke Allah Ta'ala ni, inilah kesungguhan besar kita. Hidup kita paling besar sekali ke Allah. Jadi daulatkan agama Allah Ta'ala pun untuk apa? Untuk kita boleh capai ke Allah. Bersungguh tu untuk jalan Allah, jalan sampai ke Allah. Tauhid ke Allah Ta'ala, ingat Allah, buat apa pun kerana Allah, buat apa pun cari redha Allah, tak ada lain melainkan Allah. Kita disuruh mujahadah itu. Apa buat pun, makan pun Allah, minum pun Allah, tidur pun Allah, meniaga pun Allah, nikah kahwin Allah, mengaji Allah, mengajar Allah, infak Allah, kecil berak pun Allah. Tu jahidu fi sabilihi. Kalau memang kita buat macam tu, memang akan meninggi agama Allah Ta'ala, bukan untuk tinggi kita. Kalau kita buat lain daripada jalan Allah Ta'ala, memang dia akan nanti lain daripada ghairullah. Kita akan dapat, kita akan cari, kita akan matlamat. Matlamat kita lain daripada Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Yang prinsipnya mesti faham. Dan prinsip ni takkan boleh faham melainkan faham la ilaha illallah. Ambil faham pada la ilaha illallah. Ya Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk takkan boleh duduk tempat Tuhan sama sekali. Allah je boleh duduk tempat ilah. Hatta wasilah sekali pun boleh minta tolong dengan siapa wasilah yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk minta tolong. Minta tolong dengan orang hidup, minta tolong dengan makhluk yang mati pun ada. Minta tolong makhluk hidup, minta tolong ketua kampung, minta tolong tok ketua, tok penghulu, minta tolong anak, minta tolong isteri, minta tolong kawan, minta tolong menteri besar, minta tolong agung, minta tolong polis, askar, siapa? Ni darurat ni, senang nak buat kerja. Nak buat roadblock apa, rentas negeri, COVID lagi, frontliner, minta tolong. Betul? Minta tolong mereka boleh. Esok duit tak ada, minta tolong Bank Dunia, IMF. Ya. Tak tahu. IMF, Bank Dunia apa? IMF. IMF, bukan BMF, itu lain. Apa saya nak cerita ni? Minta tolong. Dengan siapa kita dibenarkan minta tolong? Minta tolong mereka pun lama dah. Minta tolong Yahudi dan Nasrani pun lama dah. Kan? Itu syirik kan? Perhati, semua kena perhati je. Itu atas nama takwa tu yang Allah Ta'ala perintah kita, iman dulu lagi betul. Lepas tu takwa, dan takwa ni antaranya perintah dia wasilah, dan wasilah pun jahidu fi sabilihi, bersungguh tu untuk jalan Allah Ta'ala.
dalam tu ayat Quran ni, bahasa dia masya-Allah. Dia jaga kawal mengawal antara satu sama lain. Dan memang kalau kita berhati tu semua tu panggil iman pun iman untuk Allah Taala, takwa pun takwa untuk Allah Taala, wasilah pun untuk Allah Taala, jihad pun pada Allah Taala. Jadi semua mesti perjalanan hidup bagi betul. Hatta kita bicara ni, wasilah pun mesti betul. Apa dia? Perjalanan syariat dia mesti betul, hakikat dia mesti betul. Maksudnya mesti perjalanan syariat tepat macam mana ajaran Nabi SAW. Jadi wasilah tu sama ada wasilah pada hidup ke benda mati ke, atau dia nak bercara tu mesti betul. Masa yang sama juga akidah tetap ke Allah Ta'ala, sama ada kita berwasilahkan benda hidup ke atau benda mati. Benda mati pun contoh mudah, makan minum. Nak tutup aurat pakai apa? Benda mati, pakai kain, pakai pakaian. Nak belanja duit harian pakai emas, pakai perak, pakai duit. Benda mati. Benda mati kau nak hidup, mesti wasilah kita tu nak capai ke Allah Ta'ala. Jadi semua yang ada ni wasilah ilaihi, wabtagu ilaihi wasilah, wabtagu wasilah ilaihi. Tuntutlah wasilah tuju Allah, wasilah ke Allah. Tu faham Quran tu. Baik. Kalau buat macam ni betul-betul, kata Allah Ta'ala apa dia? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dapat kemenangan oleh kamu. Tu terjemah. Kaedah ulama saya duk ngaji, tutup guru duk ajar. Bahkan kata si Bawai, iza ar-raja'u Allahumma salli wa sallim ala iza waqa'a ar-raja'u. Lupa dah perkataan tu, lama tak sebut. Nak cerita la'alla tu, iza waqa'a at-tarajji war-raja'u fil Quran fahuwa litahqiqi. Apabila berlaku kataan taraji, ada perkataan la'alla, mudah-mudahan, harap-harap, moga-moga. Dalam Quran ni bila disebut mudah-mudahan, moga-moga, harap-harap, mana-mana iza waqa'a fil Quran, bila jatuh yang dalam Quran, ada je dalam Quran la'alla, dia bukan dengan mana mudah-mudahan tu buatlah mudah-mudahan kamu dapat. Maksudnya faham mudah-mudahan ni apa? Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tidak. Dalam Quran ni, mana-mana dalam Quran yang sebut la'alla, dia litahqiq, dia menunjukkan pasti. Satu Quran kena belajar ilmu tafsir tu. Qawaid tafsir tu kena belajar. Tidak nak mengaji bodoh tu. Kalau puasa orang Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa puasa? La'allakum, mudah-mudahan kamu takwa. Apa maksud mudah-mudahan? Pasti takwa. Bukan maksudnya puasa boleh jadi takwa, boleh jadi takwa. Tak. Puasa pasti takwa. Kalau puasa tak takwa, apa masalah? Ada syarat tak cukup. Puasa mesti takwa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sama prinsip dia. Sungguhnya bukan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan. Inna salata, sungguh ni. Besyak, tak ada ragu sikit pun. Inna salata tanha, salah ni dia tanha 'anil fahsya' wal munkar. Semayang fahsyak munkar tak tinggal ni. Macam mana ni? Bukan masalah solat tu, masalah engkau, masalah kita tu. Syarat tak cukup tu yang fahsyak munkar tak selesai lagi tu. Kalau solat menepati SOP solat, pasti tanha 'anil fahsya' wal munkar. Bukan kita cakap kita. Allah cakap inna litahqiqi. Inna litahqiq. Ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah
Wajahidu fi sabilihi. Apa jadi? La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan dapat kemenangan. Pasti akan jadi muflih. Pasal falah itu akan hasil kat kita. Tu la'alla tu. La'alla memang lafaz, tapi idza waqa'at tarajji tu letak lupa lah. Astagfirullah. Idza waqa'a ar-raja'u wa tarajji, bila berlaku raja, ada perkataan raja, harap, mudah-mudahan. Apa nama raja tu? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, misalnya Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada tinggal tu. Nak sebut asa tu, mudah-mudahan. Allah Rasulullah tahajud hukum sunat. Rasulullah tak pernah tinggal tahajud. Khususiat pada dia tahajud wajib. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Allah Taala perintah tu khususiat untuk Rasulullah, tak mansuh sampai Rasulullah wafat. Qiyamul lail wajib macam mana? Kita qiyamul lail sunat. Naumul lail wajib. Kita Rasulullah macam mana? Qiyamul lail wajib. Dia naum juga lail tapi sikit je, nisfahu atau awin qus. Sulusul lail mesti bangun. Nak cerita apa ni? Rasulullah qiyamul lail tu, wa minal laili fatahajjad bihi, tahajud, bangun, sisihkan diri daripada tuntutan kita nak rehat apalah, berseronok apa tu, bangun nafilatan lak. Apa akan jadi ni? Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahduda. Asal ayat Quran ni untuk Rasulullah tu, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya tak boleh sebut tafsir, mesti kena sebut disiplin tu. Asal sabab tu turun ke Rasulullah. Siapa yang nak dibangkitkan maqaman mahmuda ni, tempat yang terpuji ni, siapa? Rasulullah. Sebut tu apa? Asa, harap-harap Allah Ta'ala akan bangkitkan Nabi Muhammad pada makam yang terpuji. Soal, harap-harap ke yakin? Untuk kenapa sebut asa tu? Sebut asa. Tapi kaedah dalam Quran apa? Idza waqa'al raja'u wa tarajji fil Quran fahuwa litahqiqi. Apabila sebut dengan harap-harap, mudah-mudahan, semua dalam Quran, semua idza waqa'a fil Quran, semua dalam Quran, dia litahqiqi, dia lah menunjukkan tahqiq pasti. Ni buat betul, ittaqullah wasilah ilaihi jahidu fi sabilihi, pasti tuflihun. Tu la'alla tu. Bukan boleh baca Quran ngaji bodoh-bodoh. Baca Quran mesti belajar pada guru yang betul, baru faham betul. Saya ngaji ingat lagi ada guru sebut macam ni, antara ayat Quran la'alla, Quran sebut macam mana? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa kan, Harun ni, Nabi Harun alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam, pergi buat apa? Pergi jumpa Fir'aun. Buat apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Kamu berdua ni wahai Musa Harun, cakaplah ke Fir'aun ni dengan percakapan lemah lembut. Pasal tu bapa angkat Nabi Musa tu, bela dia daripada kecil tu, Fir'aun tu. Sebut jangan lemah lembut. Pasal apa? Bapa angkat. Bapa angkat pun sebut lembut-lembut walaupun kafir kan. Bapa kandung macam mana? Lagi lah. Itu satu hal. Sebut apa suruh sebut lembut-lembut ni? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. La'alla mudah-mudahan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ni yatadhakkar, dia akan ingat, wa yakhsha, dia akan rasa takut. Peringatan yang diberi oleh Nabi Musa dan Harun. Fir'aun ni dia beringat dia yatadhakkaru ke? Dia yatadhakkaru. La'allahu yatadhakkaru, mudah-mudahan dia teringat. Bukan mudahan, pasti dia teringat. Masa bila dia teringat? Nak mati tu, hatta idza adrakahul gharaq,
Bila dia nak dekat nak mati tu, nyawa roh-roh teringat perkataan Nabi Musa. Teringat perkataan Nabi Harun tu. Pasti orang Taala kata la'allahu yatadhakkar ay yakhsha. Apa ni la'allah? Pasti memang dia teringat. Ni nyawa dah gong-gong, cuma dah hatta idza adrakahul gharaq. Bila nyawa gharaq, dia lah salah satu daripada dua keadaan yang taubat tak terima. Waktu nyawa dah di kerongkong, waktu matahari terbit belah barat. Waktu tempat taubat tak terima dah tu. Dia waktu hatta idza adrakahul gharaq, dia dah rasa sakit, dia teringat perkataan Nabi Musa tu dengan Nabi Harun suruh beriman. Dia kata apa? Amantu bima amanas bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Qala amanna bi rabbil alamin. Tak, tu tak lain. Hatta idza adarahul gharaq qala amantu bima amanas bihi Banu Israel wa ana minal. Lajak mulut saya sebut pun. Buka tu dia tengok. Quran ada banyak tu, cuma Quran tak ada dalam kepala. Quran ada banyak memang Quran ada banyak. Quran ada dalam kepala tu. Quran dalam kepala tu. Saya lajak mulut baca mulut, saya memang bukan hafal kan. Macam mana pun kalau bukan hafal, patutnya baca lah. Kalau tak hafal kali pun, saya ngaji ada guru sebab tu, walaupun tak hafal macam mana, baca tu macam hafal lah. Quran ni walaupun jangan kata saya tak hafal Quran, memanglah kau tak hafal. Tapi baca tu biar macam hafal. Baca sampai macam hafal. Baca sampai macam hafal. Saya Quran tu masa kita duduk baca mula dulu baca bukan faham. Lama-lama ngaji faham. Walaupun tak hafal, Quran ada. Dalam Quran ada. Ni tak pernah jumpa dalam Quran. Macam apa? Macam hafal. Macam hafal. Apa nak sebut ni? Bila nyawa dah sampai kat situ, dia kata apa? Amantu bima amanas bihi. Aku beriman macam mana? Berimannya Bani Israel. Tapi nyawa dah sampai situ. Nak cerita apa? La'allahu yatadhakkar. La'alla. Wana la'alla litahqiq. Jadi kalau buat wasilah betul syariat, jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti takwa. Macam mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana inna litahqiq, la'alla pun litahqiq. Bukan mana la'alla ni mudah-mudahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka. Ka tu kat Rasulullah saya tu. Allah Ta'ala nak bagi dia maqaman mahmuda, tempat yang terpuji ni. Mudah-mudahan ke memang yakin. Mana macam mana boleh faham yakin tu? Walaupun iza waqa'a ar-raja'u wa taraqi wa tawaqqu'u wa taraji wa taraji. Bila berlaku ada perkataan raja, harapan, asa, la'alla, itu ada pengaji nahu kena ngaji tu, af'alur raja. Perkataan apa mana harap tu. Asa, la'alla, idza waqa'a fil Quran li tahqiq. Dia untuk tahqiq. Dia mana tahqiq, mana pasti. Syarah itu ya, syarah itu. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Macam mana? Hatta idza adrakul gharaq qala amantu ayat pada dia. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu wa adwa hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu bukan amantu bima wa nasbiha tu, lajak bima tu, lajak mulut tu.
Qala amantu bi annahu. Qala amantu annahu. Ada yang amantu bima anzalallahu minal kitab. Tak lain. Tu tak lain. Yang tu nak cerita tak nyawa dah sampai kurang-kurang. Amanas qala hatta iza adrakahul gharaq qala annahu annahu la ilaha illa la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Cerita asal nak ambil faham cerita la'alla kan. Pasal Quran sebut faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru. Yatadhakkaru ke? Fir'aun ni yatadhakkaru. Nak mati tu pun yatadhakkaru. Nak menunjukkan tahqiq wukuk pasti berlaku. La'allakum tuflihun, pasti dapat falah. Jadi antara dapat falah tu sebab dia apa? Wasilah. Bukan wasilah syirik. Kan? Sebab dapat falah tu kaedahnya adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Cuma pastikan wasilah ila Allah. Ada dua syarat tu. Apa dia? Mesti wasilah tu syariat, jalan syariat dia betul, mana yang ma'zunun syar'i, dan hakikat dia betul. Apa dia? La dar wa la nafi' ila Allah. Betul. Jadi dua perjalanan mesti betul. Perjalanan akidah betul, perjalanan syariat betul. Seluruh kita punya kehidupan ni syariat mesti betul, akidah mesti betul. Allah Ta'ala. Jangan nak betul tapi makan daging kartel. Tak je kena debuk kan. Nak sihat tapi ambil vaksin. Bukan keedah dia. Vaksin bukan keedah jalan sihat. Saya syarah tu panjang lagi saya syarah vaksin. Vaksin bukan ubat. Vaksin racun. Vaksin ni ambil kuman pun dalam badan. Dia kata mencegah lebih baik daripada ubat. Ambil vaksin bukan mencegah. Ambil vaksin tu ambil kuman wabak pun dalam badan. Bagi badan boleh kenal wabak sebelum wabak sampai. Ambil kuman tu yang telah dilemahkan supaya buat badan boleh kenal kuman, dia akan adakan imunisasi dia. Lepas tu bila nak masuk esok, imunisasi tu ada, dia kebal kuman. Dia dah pandai adjust lah dengan kuman tu. Tapi dia bukan kaedah mencegah ni, dia kaedah bodoh. Ambil kuman buat dalam badan. Tak faham saya apa? Itu saya kelahi doktor pun tak faham. Ada doktor tak faham. Saya sebut macam tu, doktor pun tak faham. Tanya balik, vaksin tu apa vaksin? Walaupun ada sebab macam tu, sambil-sambil. Vaksin tu apa? Vaksin tu ambil kuman pun dalam badan. Kalau vaksin COVID-19 ni, tu lain. Saya syarah vaksin pula. Apa cerita ni? Nak cerita wasilah tu lagi betul. Wasilah cegah COVID. Dia kata darurat benda. Nak suntik vaksin pula, orang sakit, orang nak mampu lah bagi vaksin supaya tak mampu, supaya tak mati. Ni yang mana ada sakit, ada gejala, tak boleh suntik. Apa? Risiko dia besar. Astagfirullahaladzim. Orang sakit pun lagi cepat mati. Orang sihat akan dapat sakit. Ayat tu ayat Yahudi lama dia beritahu. Kita yang bodoh tak faham. Sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Syarah panjang, saya syarah panjang. Saya syarah macam tafsir, satu-satu saya sebut. Apa ni? Nak cerita apa asal ni? Nak cerita dalil wasilah. Dan wasilah tu sebab tuflihun. Syarat wasilah tu nak berarti apa dia? Syariat betul, perjalanan syariat betul. Yang kedua, hakikat mesti rujuk pada Allah Ta'ala. La dar wa la nafi' ila Allah. Satu apa-apa nak berjaya pun akidah mesti betul. Akidah tak betul, buat apa pun lingkup. Walaupun dapat perintah Malaysia 25 tahun, akidah tak betul, lingkup. Siapa dia perintah Malaysia 25 tahun? Tak tahu lah orang tua mana. Baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh juga akan kita bertawassul dengan sabdanya. Kata Rasulullah, ni tadi Quran ni hadis pula.
tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Rasulullah tu dah. Bertawassullah kamu dengan kemegahan yang ada pada aku. Rasulullah ni dia kemegahan, memang Rasulullah makhluk paling besar sekali kemegahan di sisi Allah Taala. Rasulullah kata bertawassullah dengan kemegahan Nabi. Satu antara kaedah doa ni disebut oleh ulama-ulama kita, semua tu kita minta bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemegahan Nabi. Minta tu bijahi sayyidina. Takkan tak biasa dengar doa gitu. Kok benak kepala ke, tak biasa main jemaah. Dah lah tak apa. Dengar kamu tak pernah. Berkumpul bermajlis dengan tutup para ulama pun tak biasa dengar doa dia. Mana nak biasa doa? Wahabi. Mana biasa dengar doa? Doa berjemaah pun tak ada. Habis-habis sembahyang belah itu, tak biasa dengar berjemaah. Mana nak dengar doa orang? Kaedah ahli sunnah wal jemaah memang duk berdoa ramai doa amin amin. Akhir disebut apa? Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Nak dengar apa? Satu untung doa dengan berjemaah. Maksud apa? Walaupun tak hafal doa, hari-hari dengar doa, macam mana? Boleh hafal doa dengan sebab dengar hari-hari. Betul? Saya daripada sekarang ni, daripada dulu, antara doa yang hafal di kepala ni bukan yang hafal doa. Yang hafal doa ni sikit sangat. Yang pegang ni, pegang kitab, buku, hafal doa sikit sangat. Banyak doa yang dapat di kepala, doa ni. Doa yang duk dengar. Yang duk dengar. Dengar wirid lepas sembahyang, Tok Imam ni. Tambah kita 10 tahun, Tok Imam hak ni. Saya pergi India kalau sebulan ni, kalau sembahyang fardu, Tok Imam tu. Tak tukar-tukar. Apa doa dia, itulah doa kita. Apa saya nak sebut? Saya nak tiru boleh dengan lagu dia sekali kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni saya tiru, saya duduk India baca kuat doa itu. Wa qina azaban nar, wa qina azabas sakarat, wa qina azabal faqr, wa qina azabal, lupa lah. Lama tak dengar. Bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu belum saya cakap doa urdu lagi. Allahumma kira karamta kira karamta tadi kawasta. Lama tak sebut pun lupa lah. Itu apa cerita ni? Doa. Selalu dengar bijahi. Jadi Rasulullah ni ada kemegahan dia. Dan Rasulullah kata, kamu bertawassullah dengan kemegahan yang ada pada aku. Maka sesungguhnya kemegahan aku di sisi Allah Ta'ala adalah perkara yang sangat besar. Satu apa-apa pun minta bijahi Sayyidina Muhammad SAW. Bijahi. Sebut minta dengan kemegahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang ngaji ada ayat-ayat Tok Guru nak kena faham hubungan kita dengan Rasulullah. Apa dia? Rasulullah adalah wasilah paling besar kita sekali. Paling besar sekali kita wasilah Rasulullah. Kita dapat jemaah semayang, jemaah 27 siapa? Pasal wasilah kita umat Nabi Muhammad SAW. Dapat kelebihan Ramadan macam siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Wasilah kita kat Rasulullah. Pasal apa dapat Lailatul Qadar? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Tak kerana Muhammad kita tak ada apa benda pun. Tu Nabi Muhammad wasilah kita. Wasilah kita. Cari siapa? Ya Allah. Main jemaah. La ilaha illallah. Ramadan untuk apa? As-sawmu li, kata Allah Ta'ala. Puasa ni untuk aku. Wa ana ajzi bihi. Akulah balas puasa yang kamu puasa. Wa fi riwayatin wa ana ujza bihi. Aku akan balasan, aku adalah balasan puasa. Wasilah dia Rasulullah. Wasilah dia Rasulullah. Apa dia? Puasa ni lapar dahaga, perjalanan batin dan Tuhan, jangan dilupa. Lepas tu ikut perjalanan dia betul-betul, dapat kelebihan Lailatul Qadar awal dia, rahmat, maghfirah, rahmat, isqu minan nar. Pasal apa? Pasal wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nak sebut wasilah tu. Kemudian jahi, kemegahan yang ada pada Rasulullah tu paling besar sekali. Baik. Maka hadis ini Nabi SAW tidak qaid ia akan tawasul itu ketika dia hidup jua. Rasulullah kata tawassalu bijahi, dengan kemegahan yang ada pada aku. Rasulullah dia megah, dia mulia, bukan masa dia hidup je, dia wafat pun dia mulia, bahkan sebelum dia ada pun dia mulia. Sebelum dia lahir lagi ke dunia dah mulia. Nabi Adam berwasilah dengan Nabi Muhammad. Banyak Nabi-Nabi Rasul yang dulu berdoa dia dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah dia akan suruh wasilah ni tak kait ketika hidup juga. Kalau begitu dibenarkan kemudian daripada wafat Nabi SAW pun untuk kita berwasilahkan Nabi SAW. Apa ke Quran sebut? Ni kecil Quran lagi. Fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Jangan kepala dia. Untuk ada Hafiz senang. Mana Hafiz ni? Hafiz ada, tapi Hafiz tak Hafiz. Kita nak yang Hafiz walaupun bukan nama Hafiz. Sorry, main-main nama sikit ya. Saya kawan saya dulu ada tak kan. Ini nama Hafiz, ni Hafiz. Ni Hafiz tak Hafiz, ni Hafiz tak Hafiz. Itu yang sampai sekarang duk lekat perkataan tu. Apa nak cerita ni? Antara yang sebut dalam Quran, sebab kita dapat pengampunan Allah Ta'ala, pasal apa? Pasal kita datang minta pengampunan, wastaghfara lahumur rasul. Saya sebut ayat Quran tu. Mintakan keampunan oleh kita, oleh Rasulullah. Sahabat ni antara sebab kemuliaan yang ada pada Rasulullah, pasal apa? Apa dia orang buat dosa, lepas tu buat apa? Datang kepada Rasulullah, ja'uka, datang ke Rasulullah, fastaghfara lahumur rasul. Rasulullah tolong minta ampun untuk sahabat yang datang. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Kamu akan dapati Allah Ta'ala ada tawwabar rahimah. Proses apa tu? Wasilah. Bukan sahabat taubat dia, tapi nak minta taubat apa? Jumpa Rasulullah, Rasulullah minta, ya Allah ampunkanlah sahabat aku ni, dia dah benar-benar bertaubat padamu ya Allah. Minta ke Rasulullah. Masa tu Rasulullah masih hidup. Tu masa Rasulullah masih hidup. Rasulullah mati, boleh tak? Ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Rasulullah, kau mohonlah pada Allah Ta'ala supaya aku ni dapat syafaat daripadamu, dengan tu Allah Ta'ala ampun dengan aku ya Allah ya Rasulullah. Boleh? Rasulullah dah mati ni kita bicara kita nak bicara situ lah. Antara kaedah kita berdoa tu berwasilah kan Nabi SAW, seolah-olah Rasulullah tu masih hidup, kita bercakap dengan dia. Kalau masa dia hidup kita pergi jumpa, kita bercakap, kata ni masa mati ni kita cakap macam kita bercakap dengan dia, boleh ke? Boleh. Bagi salam pun macam mana dia hidup, macam tu kita bagi salam. Bahkan kalau Rasulullah masih hidup, kita pergi jumpa dia, kita bagi salam. Betul? Masa mati ni macam mana? Tak payah pergi Madinah. Tak perlu untuk pergi Madinah bagi salam. Pergi kat makam Rasulullah. Bahkan sekarang ni, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tengok ucapan lo, macam mana? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Bagi salam ke dia. Dia jawab satu. Sipolan ni bagi salam. Sipolan ni bagi salam. Sipolan ni bagi salam. Unzur halana wasma' qaulana. Sama prinsip tu. Ya Rasulullah, pandanglah keadaan kami ni. Dengarlah apa yang kami sebut ni, kami doa ni. Tolonglah sampaikan ke Allah Ta'ala. Kita tak boleh minta direct Boleh minta direct dan boleh berwasilah. Bahkan tutup guru kita duk ajar, prinsip dia apa? Kita boleh sampai ke Allah Ta'ala kalau tak sampai melalui Rasulullah. Bahkan martabat kita di sisi Allah Ta'ala sejauh mana ada akidah kita dengan Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah.
Apa sebut lagi dalam Quran? Banyak ayat Quran nak sebut kata tak boleh kita nak sampai ke Allah Ta'ala melainkan melalui Rasulullah kita boleh sampai. Hatta kalau kita melihat Allah Ta'ala, nak melihat Allah Ta'ala tu, nak melihat Allah Ta'ala apa, Rasulullah pun kita tak lihat lagi, macam mana nak lihat Allah Ta'ala? Nak kasih ke Allah Ta'ala dengan Rasulullah pun tak boleh kasih lagi, macam mana nak kasih ke Allah Ta'ala? Bahkan saya ngaji, nak kasih dengan guru pun tak boleh, nak kasih dengan mak bapak pun tak boleh, macam mana nak kasih dengan Allah Ta'ala? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Siapa tak syukur, tak boleh terima kasih dengan makhluk, macam mana nak terima kasih? Tak boleh terima kasih dengan manusia, macam mana nak terima kasih dengan Allah Ta'ala? Dengan manusia pun dia tak boleh rasa manusia ni ada jasa, manusia ni pun ada peranan, manusia ni pun ada sesuatu, mak ayah kita ada sesuatu, tok guru kita ada sesuatu, Rasulullah ada sesuatu. Macam mana kau nak rasa ke Allah Ta'ala ada sesuatu? Makhluk wasilah ke Allah Ta'ala. Mana ada orang makhluk boleh terus direct ke Allah Ta'ala? Mustahil. Boleh faham? Tapi bukan wasilah macam mana bahala orang kafir sembah bahala, dia sembah bahala bagi ubudiah kat bahala, mana boleh? Tu salah. Gila babi ni salah tu. Kan? Satu nak sebut tadi, nak minta tolong, kita minta wasilah yang mesti perjalanan syariat, wasilah tu betul. Bukan wasilah semata-mata wasilah tu syirik. Tidak. Dengar elok-elok, ngaji elok-elok, jumpa tok guru betul-betul. Kan? Bagi faham betul-betul prinsip yang dibenarkan. Apa dia. Bahkan kalau orang yang faham siapa Rasulullah ni, dia tak berhenti-henti minta tawassul, dia hanya melalui Rasulullah. Dia tak minta direct dengan Allah Ta'ala. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, unzur halana wasma' qawlana. Ana dha'if, nahnu fi fil bala' fi syiddah. Udu'ullaha lana, kamu pohonkan ke Allah Ta'ala untuk kami ni. Ayyarfa'allahu annal bala', Allah Ta'ala angkatkan bala' kepada kami. Cakap tu cuma cakap Rasulullah dah. Macam mana assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nur Allah. Cakap tu rasa bercakap dengan Rasulullah dah. Orang tak ada akidah, mana ada? Dia bercakap dengan Allah Ta'ala pun dia tak berasa bercakap dengan Allah Ta'ala, sembang. Alhamdulillah, dia bukan rasa dia puji Allah Ta'ala. Bismillah, dia bukan rasa, dia sebut tu dengan mu ya Allah aku buat ni. Bismillah, dengan mu ya Allah aku makan ni. Dengan mu ya Allah aku berjalan ni. Bismillah, bismillah. Dengan Allah pun tak hadir hati. Belajar ilmu nak kenal Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala pun tak kenal, tak rasa hati lagi. Macam mana? Tu tak. Ngaji, semua kena ngaji. Akidah, guru mesti betul, pelajaran mesti betul. Dengan Allah Ta'ala satu dengan Rasulullah pun satu dua-dua je. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Antara Rasul tu tak mana kita bicara ni? Wasilah dengan dia. Jadi kata dia tiada kait Rasulullah ni masa dia hidup. Jua kalau begitu dibenarkan kemudian daripada wafat. Bahkan ada riwayat dalam Baihaqi bahawa Nabi Adam alaihissalam pun bertawasul ia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebelum lahir lagi. Maksudnya dia kenal Nabi Muhammad tak apa. Dan dia daripada syurga tu dia kenal dah, dan dia makan buah khuldi tu adalah dia kenal yang dengan sebab dia lah akan lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Satu dia makan buah khuldi tu. Jadi dia bertawasul dengan Nabi Muhammad ketika makan ia daripada pokok kayu yang tegah oleh Allah Ta'ala daripadanya. Allah Ta'ala memang tegah dia makan buah khuldi tu. Tegah tu bukan tegah haram. Tegah tu tegah pilihan. Betul tak? Satu kena belajar. Setiap suruh tegah dalam Quran bukan semua tegah haram. Ada tegah-tegah makruh, ada tegah-tegah harus, ada tegah-tegah ikhtiar, irsyad, ada tegah-tegah perli, tegah terbalik. Tegah terbalik macam mana? Tak usah ikut cakap aku. Tak usah mengaji. Malas sangat, tak usah mengaji. Tak usah sembahyang. Keluar, tak usah sembahyang. Keluar, tak usah mengaji. Balik.
Boleh faham? Faham apa? Balik bodoh balik. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Wala taqrabu, saya jangan taqrabu. Tak usah dekat, tak usah duduk dekat ngindin, tak boleh gitu. Masuklah taqrabu, wala takula, jangan makan. Tu tak boleh makan tu haram ke? Dalam syurga mana ada benda haram? Sikit. Tu panjang tu cerita tu satu. Jadi dia bertawassul ia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mana dia? Sebelum daripada ada Nabi, ketika makan ia daripada pokok kayu yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripadanya, sebagaimana dicerita dalam Ad-Durrus Saniyah. Durrus Saniyah. Kitab ni syarah Mata Arba'in. Kalau ada kitab lain, kau tak ingat dalam kepala. Kitab Durrus Saniyah. Itu. Nabi Adam saya cerita sekali lalu gitu. Yalah. Ada tempat lain kita cerita dah tu. Dari riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Sayyidina Umar Ibn Khattab apabila dikemaraukan dia, maksudnya berlaku kemarau pada zaman dia jadi khalifah ni, nescaya minta hujan ia dengan bertawassul ia dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas ni? Ni ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi. Ialah bapa saudara Nabi. Jadi Abbas ni bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas tu sepupu Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata ia Sayyidina Umar pada doanya, Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fataskina inna natawassalu fataskiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Terjemah. Berkata rawi hadis ini, maka diturunkan hujan. Dia tak terjemah tu. Terjemah dia pasal bila berlaku kemarau sampai berlaku sembahyang minta hujan, dalam sembahyang istisqa tu dah habis sembahyang, ada khutbah lepas sembahyang, macam sembahyang raya. Habis sembahyang gerhana pula, habis sembahyang minta hujan, ada khutbah. Dalam khutbah yang kedua tu diminta doa dengan bertawassul macam ni. Sayyidina Umar minta, terjemah dia kalau tengok tu, Allahumma ya Allah inna natawassalu, kami bertawassul ilaika kepada kamu bi nabiyina, dengan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatasqiyana, kami pernah tawassul dulu, kemudian kau telah bagi kami, kau telah hujani kami dengan air hujan. Wa inna natawassalu, sekarang ni kata dia, kami sekali lagi nak bertawassul ilaika pada kamu ya Allah bi ammi, dengan pak menakan Nabi. Ammi tu Abbas bin Abdul Muttalib tu lah, dengan pak menakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faskina, maka berilah hujan pada kami. Tu lafaz dia lah kan. Kita nak ambil isu dia. Tak mana tawassul tu. Berkata rawi hadis ni, bila Sayyidina Umar sebut je perkataan tu, turunlah hujan akan mereka tu. Hujan tu. Dilalah apa ni? Satu, Rasulullah pernah isyarat, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiin. Ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin. Antara sunnah khulafa' rasyidin ni Sayyidina Umar ni apa dia? Bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan pak menakan Nabi SAW. Prinsip dia apa? Tawassul. Quran dah ada, hadis ada, Nabi Adam pun ada tawassul kan? Masih hidup, masih mati, tak wujud lagi pun dah tawassul lah. Maksudnya Nabi Muhammad tak wujud lagi, Nabi Adam dah tawassul lah dengan Nabi Muhammad. Tak wujud pun tak wujud alam dunia, ada pun alam alam arwah. Nabi Muhammad dialah makhluk yang mula-mula sekali wujud. Orang Ta'ala wujudkan. Dialah makhluk yang mula-mula sekali orang Ta'ala wujudkan. Atas sebut ulama, semestinya
Kata akidah Nabi Muhammad ni seabdul makhluk, yang pastinya makhluk yang mula-mula Allah Ta'ala wujudkan pastinya adalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau istilah ulama sebut itulah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil Nur Muhammad tu. Nur Muhammad ada version yang salah jaga. Yang tu saya sebut version Ahli Sunnah wal Jamaah punya tu. Ada version-version ke? Ada version. Tauhid pun ada version Wahabi. Tauhid 3 tu version Wahabi. Version Ahli Sunnah punya tauhid kita, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid milik. Dan sesungguhnya minta ujan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan bertawassul dengan Abbas dan tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah supaya menerangkan supaya Sayyidina Umar diterangkan bagi manusia akan harus bertawassul dengan lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kerana Abbas itu lagi hidup, bukan hidup pun. Ataupun kalau masih hidup sekalipun, kalau katalah masih hidup, rasanya tak ada lah. Tak. Bukan kerana Abbas itu masih lagi hidup, tak. Namun juga ada keharusan bertawassul selain pada Rasulullah. Dan Nabi telah, jadi keharusan tawassul ambil dilalah tu macam mana? Pasal Sayyidina Umar adalah salah seorang daripada sahabat yang boleh ambil dilalah hukum pada dia. Dilalah amal pada dia. Maksud apa? Rasulullah sendiri syarat, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wahabi memang kan sembang bab ni, dia masalah. Maksud apa? Dia pada dia bid'ah selain Nabi buat. Semua Nabi tak buat lah bid'ah. Sayyidina Umar buat. Dan bukankah Rasulullah sendiri berpesan supaya berpegang dengan sunnah dia dan sunnah Sayyidina Umar. Ustaz Sayyidina Umar ijma', tak ada siapa ulama kita bangkang, dia salah seorang daripada khulafa'ur rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapa dia khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin? Ijma' sampai sekarang tak ada khilaf. Semua ulama sepakat. 4 ni memang sepakat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dia khulafa'ur rasyidin termasuk dalam Rasulullah kata alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi ikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Ikut sunnah khulafa'ur rasyidin maksudnya ikut Nabi SAW. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Faham? Tu Sayyidina Umar himpun 20 orang satu malam Ramadan dengan satu juzuk, dengan satu imam. Macam mana? Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Azan 2 kali. Azan masuk waktu sekali. Quran dibukukan. Tapi kalau sebelum Jumaat dah azan dah. Jangan sakit. Tu tak masuk waktu lagi. Kalau ada kata ada hadis zat. Ada benda-benda yang riwayat-riwayat yang apa, yang terpinggir ni, yang terpencil ni, tak usah duk ambil bab doa, hadis doa tak boleh beramai-ramai. Yang tu pergi boleh cari benda doa. Pelan yang buat tu. Puak mana tu. Tu pasti berdengung. Dalam Al-Kazam punya. Pasti berdengung dalam Al-Kazam. Tak faham sebenarnya istilah tu saja lain. Baik. Dan Nabi telah wafat maka tidak kerana bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh semata-mata sebelum daripada adanya, seperti yang berlaku pada Nabi Adam. Juga semua kisah tawassul tu nak menunjukkan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh semata-mata, dia boleh belaka kat Nabi Muhammad ni, masih hidup dia, masa mati dia, sebelum daripada adanya pun boleh berlaku seperti yang telah berlaku pada Nabi Adam alaihi salam. Masa bila dia jumpa Nabi Adam ni? Ada riwayat daripada sabdaan Rasulullah sendiri, riwayat daripada Baihaqi disebut tadi. Dan pada ketika adanya, masa Rasulullah masih hidup, itulah sahabat bertawassul dengan Nabi yang ja'uka fastaghfara lahumur rasul
la wajadullah tawwabar rahima tu. Surah Nisa katanya tu. Baik, dan kemudian daripada wafatnya pun boleh lagi buat tawasul untuk Nabi. Tu sahabat masih hidup boleh pergi jumpa Rasulullah. Ni kita dah mati, boleh juga pergi jumpa Rasulullah. Macam mana? Bukan berjumpa dengan jumpa jasad ni, tapi berjumpa apa? Hati kita berjumpa. Yakin dengan Rasulullah kita berjumpa. Dan kaedah berjumpa ni, apa akidah amal dengan rasa berjumpa ni? Tawasul. Satu sahabat jumpa Rasulullah, bagi salam, memang jumpa betul. Kita jumpa dengan yakin kita memang jumpa Rasulullah. Hadir kita di hati Rasulullah tu seolah-olah duduk depan kita. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nur Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Hadir di hati tu kat Rasulullah tu. Kalau tak ada pun hadirkan di hati. Memang hati kita tak ada lalai. Hadirkan di hati. Sabit dengan hati Nabi. Wajib yakin memang doa kita yang salam tu sampai ke Rasulullah. Saya silap lebih sampai daripada kawan kita yang ada depan lagi. Kawan kita yang hidup ni, kita bagi salam kat dia, rupanya dia mati. Apa dia mati? Hati dia mati. Kita bagi salam, dia jawab dia tahu tak sampai kat kita. Dia apa? Tak makbul doa dia. Jawab salam tu, Assalamualaikum. Salam. Tak jawab langsung pun ada. Dan bagi salam pun, dijawab salam pun, salam ni tu belum tentu nak hasil sesuatu kat kita. Tapi bagi salam kat Rasulullah, pasti akan hasil. Man sallaya alayya salatan sallallahu alaihi asyara. 10 rahmat Rasulullah Ta'ala bagi sebab berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah wafat. Walaupun Rasulullah dah wafat, tu akidah kita, tu hadir yang hati kita kat Rasulullah. Satu pelajaran bab Rasulullah ni bukan pelajaran main-main. Pelajaran gila yang bagi dapat hadir hati kat Rasulullah. Satu orang yang ada akidah Rasulullah ni merindui ni nak melihat Rasulullah, nak tengok Rasulullah, berjumpa Rasulullah, mimpi Rasulullah. Maksudnya apa? Tahap dia orang tahu tahap gilanya dengan Rasulullah. Kita nak gila apa? Kalau boleh tak kena PKP, kalau boleh nak makan angin lagi, kalau boleh nak pergi Australia, nak pergi makan kangaroo. Kangaroo tak payah pergi Australia makan, kat Malaysia makan kangaroo lah. Yang benar tu 40 tahun makan kangaroo. Apa tu? Kalau boleh ni, kalau boleh nak duit, kalau boleh jadi PM, kalau boleh nak tukar kerajaan, kalau boleh, semua kalau boleh. Rasulullah tak ada hati pun. Angan-angan besar kita ni. Dengan Rasulullah tak ada angan-angan apa pun. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul ni kalau boleh 24 jam beramal, berselawat. Kalau boleh mimpi jumpa Rasulullah, Allah seronoknya. Kalau tak mimpi pun, dia duk termimpi-mimpi Rasulullah siap dah. Kita takkan nak tunggu mimpi. Kita tak termimpi-mimpi pun. Orang termimpi-mimpi Rasulullah ni, kalau dia tak mimpi jumpa Rasulullah pun, dia tak termimpi-mimpi di Rasulullah. Maksudnya dia ada akidah dengan Rasulullah. Memang berjumpa dengan Rasulullah esok. Walaupun kat dunia ni tak pernah lihat Rasulullah, dia akan lihat Rasulullah di akhirat esok. Tu lihat Rasulullah, boleh lihat Allah Ta'ala. InsyaAllah memang lihat Allah Ta'ala. Pasal dia memang dapat ada hati di sisi Rasulullah. Rasulullah jatuh hati kat dia, dapat syafaat dia. Pastinya akan dapat syafaat dia, pastinya jadi ahli syurga, pastinya dapat melihat Allah Ta'ala. Itu jalan dia. Dia asal nak sebut apa? Kena ada wasilah. Wasilah kita ke Allah Ta'ala adalah Nabi SAW. Dan bukan sikit-sikit kita punya wasilah dengan Nabi. Batin dengan Nabi, syariat, zahir ni pun dengan Nabi. Itu yang dia orang buat tak ikut kaedah Nabi ni macam mana? Tu kita risau sikit lah. Itu yang kita kata ada benda tak kena ni. Semayang ni suruh jauh-jauh, naik kapal terbang duduk dekat-dekat. Naik bas dekat-dekat. Belaga baru dengan baru ni, naik kapal terbang ni. Tak percaya, jom kita naik. Kita buktikan esok. Betul lah orang cerita kartun lah. Naik bas LRT pun belaga baru dengan baru. Semayang begitu jauh baru. Dengan 40 orang terhad PKP. Naik kereta bau dengan bau. Keluar kereta duduk 1 meter, 1 meter setengah.
Boleh? Faham saya apa? Ni undang-undang siapa ni? Kau undang-undang Nabi. Ni undang-undang gila babi. Ni undang-undang WHO. Kau undang-undang Rasulullah. Dengan tu wabak apa? Betul lah wabak, tapi bagi ada akal sikit. Pula tu betul ke memang ada wabak? Pasal 3 hari sakit, tak payah makan ubat, sembuh. Alah, memanglah kes sampai 3,000. Kes 3,000. Tu pun alat uji dia tu, swab tu kan. Belanja tu satu hal, satu orang swab tu kalau bayar mahal ke RM10. Cek darah kecil manis apa? Pergi kat farmasi. Cek gula. RM5 kan? Swab tu tak RM5, RM5. 180. Tu tak cerita tu, cerita sebis tu. RM5 kan? RM5. Tu RM5. Swab tu apa? 180. Doktor tu dapat berapa? Misi dapat berapa? Kerajaan dapat berapa? Berapa orang ni kena swab tu? Berapa banyak belanja tu? Macam tu alat tu, apa benda yang dijadikan untuk indikator untuk kenal COVID-19 tak COVID-19 tu? Memang jumpa lah ke COVID-19. Memang jumpa kata lah, memang jumpa lah, pasal memang kata tak ada. Berapa kali saringan tu nak jumpa tu, kerja dalam amal tu. Jadi angka tu banyak pasal apa? Pasal dia istilahnya apa? Dia besarkan persentage untuk kata dia panggil tapisan dia tu kan. 15 kali tapis tak jumpa lagi, kena 30 kali tapis baru jumpa corona. Capai Malaysia sampai 30 kali tapis. Satu angka dia besar. Antara jumlah orang besar lah ni yang kena corona Malaysia. Singapura pun sikit lah, Thailand lagi sikit. Malaysia pula jadi besar. Siapa? Pasal dia punya tapisan tu bagi banyak. Sampai orang tak sakit pun sakit. Sampai kat buah pun, kalau swab kat buah pun ada corona. Ada corona COVID-19. Kat sayur pun swab, kat sayur pun ada COVID-19. Apa cerita ni? Pasal sembuh tu ramai sangat. Tak wabak lah orang itu. Wabak ni mati ramai. Bawa wabak. Dengar elok-elok je tu. Wabak ni mati ramai. Bukan sakit ramai. Kalau sakit ramai, kau wabak lagi. Wabak ni mati ramai. Ayam kena bercakap awak ni. Mampu. Wabak tu kampung ni, kampung sana. Tu wabak. Kalau takat suara tak ada, itu hidup lagi, cegah balik. Berambat sakan. Suara tak ada. Bukan wabak tu suara tak ada. Nambah suara macam yang asrama pula. Suara tak habis kan. Wabak tu, bukan wabak. Kokok tak lepas. Apa cerita ni? Nak cerita wabak tu apa dia? Wabak apa dia? Tak boleh, baca kitab tak boleh. Jangkit habis semua. Habis wasilah, tak wasilah, wabak, tak wabak. Ngaji pondok macam ni, dia style lain. Dia tak macam sekolah kebangsaan. Silibus dia tak keluar ayat-ayat tu. Ngaji pondok ni yang kalau saya ngaji Tok Guru pun macam tu, dia baca ni. Kena sebaris ya, dia baca. Habis Afrika, Amerika semua kena. Ni. Yang mana kena semua dia kena. Pasal memang cara macam tu. Tok Guru dulu baca itu. Tu kena nak khatam kitab, kadang kitab kecil 5 tahun. Habis. Memang ngaji Bukhari sebulan khatam. Sama hadis. Saya ikut geng tabligh tu, terjemah geng sedia tu, baca Hayatus Sahabah tebal tu. Dan separuh, saya ikut 20 hari separuh Hayatus Sahabah tebal tu, Arab. Tengok ni orang baca aku mana. Lagi. Sahabat macam ni. Baca Hayatus Sahabah tu. Saya ada pengalaman baca separuh Hayatus Sahabah tu. Dengan Pak Arab lah baca. Orang Melayu baca tak hegi-hegi. Pak Arab baca, dia baca macam komik je. Baca. Baca malam, Isyak. Saya ikut 20 hari, baca pagi Riyadhus Shalihin khatam 2 kali. Baca dengan Pak Arab lain.
Dia tak macam orang Melayu. Saya mengaji pondok Riyadhus Salihin 10 tahun mukhatam. 10 tahun. Apa cerita ni? Cerita asal kita tawasul. Hidup, mati. Habis saya mungkin merata sikit tu, melencong sikit. Sunnah Sayyidina Umar bertawasul. Ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Khulafa' Rasyidin. Saya syarah situ kan. Besar semua pahaman tu. Khasnya kita nak tawasul kan. Antaranya ambil perkataan Sayyidina Umar. Baik. Dan pada ketika adanya dan kemudian daripada wafatnya, lihatlah dengan panjang lebar pada muka surat 42 hingga akhir dalam kitab Ad-Durrus Saniyah. Jaga-jaga situ dulu. Ada soalan? Saya tanya, adab doa menghadap makam Nabi di kanan seperti imam biasa buat lepas solat pusing kanan, itu betul ke? Dan termasuk adab juga tak lunjur kaki ke makam Nabi seperti dua ke kiblat kan? Itu bila wanita haid dan nifas jika mau berdoa boleh kan menghadap makam Nabi kerana bertawasul kepada baginda. Itu saya tanya, kalau ada yang suka berzikir hanya nama-nama Allah dan mengatakan dirinya tidak dibenarkan, seolah Allah tak gerakkan, tak izinkan untuk dia bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana lebih kepada nak berzikir nama Allah semata-mata. Macam mana itu? Ada doa. Asal antara kaedah doa menghadap kiblat. Antara kaedah doa ni kalau dalam bentuk halaqah tak payah menghadap kiblat. Dia halaqah. Kalau bentuk halaqah. Allahumma salli ala. Kalau makanan pun, kalau duk makanan nak berdoa, menghadap makanan lah. Tak payahlah gaduh cari kiblat kan. Walaupun asal doa, kalau doa dalam keadaan memang menghadap kiblat, menghadap kiblat lah. Tapi tak semestinya kena cari kiblat baru berdoa. Ada doa yang tak pernah menghadap kiblat pun, bahkan kalau dalam halaqah, dalam bentuk halaqah lah. Kalau saya nak berdoa ni, saya tak ada pula buat macam ni. Tengok, saya praktik sekali, senang. Ni. Nak habis kitab ni, kiblat belakang ni, bukan habis kitab nak berhenti kan. Ada, saya tengok saya menghadap doa pusing menghadap kiblat. Pelik, bukan pelik. Gila babi. Ada pula macam tu. Adab lepas sembahyang betul memang ada kefiat-kefiat apa riwayat-riwayat. Itu wirid, itu doa. Tu pun imam bila lepas sembahyang menganan. Ada tu kalau nak bincang bab tu. Menganan. Nak doa nanti macam mana? Menganan juga lah. Tak salah kedip-kedip menghadap kiblat. Tak payah menganan. Makmum menghadap kiblat, menghadap kiblat lah. Dia tu kena menghadap sana. Macam mana? Menghadap sana. Menghadap makan lah. Tak payah cek kiblat. Kiblat mana? Nak doa masa makan. Pakat pusing menghadap kiblat. Tak payah. Menghadap makan lah. Boleh faham saya juga kan? Memang macam tu pun buat betul. Apa nak sebut? Itu kalau nisbah nak berdoa kat makam Rasulullah, kita berdoa menghadap makam lah. Bukan menghadap kiblat. Menghadap makam. Menghadap makam. Tambah pula orang yang makam yang kita ziarahi itu adalah orang yang hidup, orang yang para Nabi dan Rasul. Macam mana? Kalau kita nak berdoa tu, nak tawasul ke dia ke, atau nak berdoa ke dia, menghadap dia. Bukan menghadap kiblat. Bukan menghadap kiblat, menghadap ke dia. Dia seolah-olah kita bercakap dengan orang hidup. Pasal memang dia orang hidup pun sebenarnya. Cuma hidup alam barzah tu lah. Jadi kalau masalah orang haid apa, cuma orang haid mana ziarah makam nak masuk, pasal kena masuk masjid kan. Mana boleh. Kalau kat makam Rasulullah lah. Tapi disebah dia nak berdoa tu, dia menghadap kat makam Rasulullah. Kalau ataupun makam-makam mana yang pergi ziarah lah. Kalau sebab dia itu sekarang dekat mana-mana lah kan. Dia malam menghadap kanan untuk menghadapkan ke Rasulullah tu. solat kiblat yang Kiblat belah sini, kadang boleh. tawasul. Boleh je, tak ada masalah. Tu kata sebut dia nak makan pun menghadap makan. Doa makan tu, mana makan bukan menghadap kiblat. Tu sembah makanan je, tak. Doa ke orang Taala. Tapi menghadap makan.
seabdul-abdul, tu kata antara afdal kaedah doa menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat haram ke? Tak, boleh doa, tak ada masalah. Okey. Itu kan saya jawab soalan sekali lalu tu. Tu zikir hanya dengan zikir nama Allah, tak ada selawat langsung atas Nabi. Pasal dia kata tak dibukakan pintu hati ya. Tak dibenarkan. Tak digerakkan hati. Jangan salahkan Allah Taala, dia tak gerakkan hati, menampar lagi. Bodoh. Oh, tak boleh kata. Seolah-olah Allah Taala tak gerakkan, tak izinkan. Bukan tak izinkan, bodoh, tak faham. Kalau kita mengaji berguru, dia bukan masalah izin tak izin, kau tak faham. Bukan masalah izin tak izin, masalah faham tak faham. Masalah faham tak faham. Pasal jangan salahkan Allah Taala di atas izin tak izin. Jangan salahkan Allah Taala di atas izin tak izin. Kat kita dia ada istilah usaha yang ditaklifkan ke atas kita. Ada ilmu yang kena belajar, kena susun dan letak peraturan yang betul. Jangan salahkan Allah Taala di atas dia izin tak izin. Macam tu lah. Tak dihidayatkan saya untuk pergi ke masjid. Saya belum diizinkan lagi. Ada pula diizin. Kalau mak bapak kita tak izin, itu hal ke Allah Ta'ala. Jangan salahkan Allah Ta'ala, dia tak izin tak izin. Macam tu. Kaedah kita, masalah berzikir dan berselawat ni, dia ada tempat berselawat lah. Tempat berzikir, zikir lah. Dan kalau nak sibah berzikir dengan berselawat, mana afdal? Dua-dua ada afdal dia. Tapi zikir cara zikir, berselawat ada selawat. Kalau saya buat bandingan macam ni, ada saya ngaji guru buat misal macam ni, makan nasi makan lauk, tak? Mana utama, makan nasi makan lauk? Ada tempat tak makan nasi makan lauk, tak? Ada tak saya belum dia buka pintu hati untuk makan lauk, saya makan nasi je? Jangan salahkan makan lauk tu, tak buka hati tu, jangan salahkan gerak hati tu. Tak betul. Ada ketika makan nasi, ada nasi berlauk. Okay. Nasi pun berlauk. Mana ada nasi saja. Zikir saja. Tak sebenarnya zikir dari Allah Ta'ala saja. Zikir Nabi Muhammad. Zikir Allah Ta'ala. La ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah tau. Bahkan amalan-amalan tu tunggu kita. Yang saya sendiri jumpa dengan ambil apa, sanad apa. Dan dah tengok yang banyak dia orang ni. Zikir, selawat. Tak pernah tinggal. Taklah dengan terlalu hadir hati ke Allah Ta'ala, meninggalkan selawat atas Nabi. Salahkan Allah Ta'ala, dia kata tak dibukakan pintu hati untuk berselawat atas Nabi pasal terlalu asyik dengan Allah Ta'ala. Macam tu kan? Maknanya kerana terlalu sukakan nasi, tak makan lauk. Ada ke orang macam tu? Terlalu sukakan sayang dengan mak ayah sampai tak nak kahwin. Macam tu? Boleh faham saya sebab apa? Letakkan tempat yang betul. Maksudnya Allah, Rasul. Taklah dengan kita banyak berselawat pula jadi syirik pasal membesarkan Nabi lebih daripada membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan Allah Ta'ala sebagai ilah, membesarkan Nabi sebagai Nabi. Nabi ialah Nabi, Rasul ialah Rasul, mak ayah ialah mak ayah, suami ialah suami, isteri ialah isteri, guru ialah guru, anak ialah anak, Wahabi ialah Wahabi. Sikit tahu Wahabi itu sambung kan? Jadi masing-masing ada takluk dia masing-masing. Jadi kena faraqta fansab. Fa iza faraqta fansab. Susun. Itu ambil tertib daripada orang yang pakar dalam bab ni. Kita tak pakar, susun sendiri. Salahkan Allah Ta'ala, tak gerakkan hati untuk berselawat atas Nabi. Kaedah apa tu? Bahasa tu tak kena sikit. Dan bukan kaedah kita berzikir dengan tak ada selawat. Tidak. Bahkan kebanyakan ulama ajar banyakkan berselawat daripada berzikir. Zikir kerja hati. Macam-macam nak surai tu. Sekali lalu saya sebut macam tu. Itu masalah vaksin ni tak? Kalau dipaksa vaksin macam mana? Ada benda-benda yang mudarat dan haram nak kena ambil juga ke? Nanti tak ambil kata tak taat ulul amri. Sedangkan ulul amri dah seni ke? Ulul amri tak mutlak taat. Dan asalnya wajib kami ambil vaksin tu. Ini paksa. Kalau boleh elak lah. Bahkan kalau kita faham apa bahaya vaksin tu kata saya baik kuliah vaksin lagi panjang pula kan. Bukan saya yang cerita, doktor yang cerita. Saya adalah hubungan dengan doktor, saya tahulah apa berita doktor kan. Nak tanya doktor, tapi janganlah tanya doktor yang cenderung kepada vaksin.
doktor yang memang tak suka vaksin ni bukan sikit orang. Pasal dia tahu vaksin tu apa. Tambah vaksin sekarang bukan vaksin macam dulu. Panjang tu saya cerita. Jadi dia terpaksa tu, ada orang yang bila faham buruknya vaksin ni, dia kata, kalau dipaksa juga saya sanggup berhenti kerjaan, berhenti kerja. Kalau dipaksa vaksin ni. Pasal dia melibatkan, vaksin sekarang dia melibatkan genetik. Dia ada teori genetik apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Apa dia panggil? Bukan teori. Teknologi genetik. Dia boleh ubahkan genetik DNA kita. Ada yang kena virus, saya tengok orang kena virus mungkin herod. Ada? Tak ada. Tapi kena vaksin mungkin herod. Kadang muka mak bapak tak herod, anak muka herod. Kena vaksin, orang dulu tak kena vaksin, tak kena suntikan apa-apa. Dalam 1,000 tu 5 orang, 6 orang kena kuning. Itu pun payah. Dapat ubat, dapat vaksin macam-macam ni, semua anak beranak kuning. Apa masalah? Apa masalah ni? Dia kata hati baby lemah lah, apa, tak boleh nak proses darah lagi, satu jadi kuning, bacaan tinggi-tinggi, tunduk bawah lampu. Benda ni. Orang dulu beranak tak ada kuning apa pun. Dengan ada perubatan ni, habis semua kuning. Saya pernah petikan janjian doktor, pasal apa masalah macam ni? Boleh jadi tak yang ni sebab ubatan yang telah diberi? Mau pucat muka dia. Pucat muka dia. Boleh jadi tak sebab ubatan? Orang tua dulu saya tak mesti dengar. Payah nak dengar kuning. Zaman saya kecil-kecil dulu pun payah dengar kuning. Dan ni semua kuning. Apa saya nak cerita ni? Vaksin tu lah kan. Jadi dipaksa. Kalau orang faham, tak nak ambil. Kelain. Pula tu bukan wajib. Tapi macam wajib aja. Bahkan kalau tak ambil macam haram. Bukan haram biasa, haram jadahnya. Tak boleh buat. Esok kamu duduk kat pulau kalau tak mau vaksin. Apa pula? Padahal sepatutnya engkau tak nak mengaji, duduk kat pulau. Bagi kami pemerintah, kau pergi duduk pulau. Kau tak mau mengaji, kau tak mau tauhid, duduk pulau. Bahkan Allah Ta'ala halau, jangan duduk bumi aku. Cerita apa? Sajalah saya punya bahasa kasar itulah. Tadi tanya boleh paksa tak paksa tu kan. Ngaji yang paksa pun dia kata subjek elektif. Tak ada paksa dalam agama. Yang ni tak ada nak vaksin dalam paksa apa benda. Apa lagi belakang tu? Itu ya. Itu lah. Ya. Antara tawasul dengan tu berdoa lah. Antara tawasul ni buatlah. Lapar. Berdoa ke pergi makan nasi? Makan tu praktikal dia. Hati macam mana? Allah yang kenyang aku. Makan pun bismillah. Barik lana fi ma razaqtana. Ada berkat, minta berkat. Kadang nasi pun sikit dia. Bungkus ada ni makan 5 orang. Barik lana fi ma razaqtana. Ini berlambak-lambak pun tetap minta barik lana. Bukan kata banyak ni tak payah minta berkat. Dah banyak. Tak. Minta barik lana fi ma razaqtana. Apa tu yang kata tak gerakkan, tak izinkan tu, kata ini istilah yang mereka yang mengamal asma usnah daripada Prof Masri tu. Facebook ni daripada dia orang lah. Tu akidah tu pun dah salah dah. Menyalahkan Allah Taala, dia tahu Allah Taala tak gerakkan dan tak izinkan untuk berselawat atas Nabi. Tak kena. Itu bukan masalah gerak tak gerak. Kita ada disiplin, ada tertib untuk berselawat dan tak berselawat. Ada disiplin, maksudnya banyak mana nak berzikir, banyak mana nak berselawat. Ada disiplin. Ada disiplin. Belajar tak berguru, dia pun kata dia tak berguru. Betul, dia dapat ilham. Tanya sikit. Macam mana boleh kenal ilham malaikat, ilham Allah Ta'ala, ilham iblis, ilham syaitan, ilham nafsu. 5 ilham. Tak kenal, jangan sembang mak ilham. Tak usah sembang mak ilham. Kau tak kenal. Ulama kita kenal ilham siapa? Ilham nafsu ada kan? Macam mana nak faham ilham nafsu, ilham syaitan, ilham iblis, sikit ketua lah. Ilham malaikat, ilham Allah Ta'ala. Pencuri dapat ilham nak masuk bank. Dapat ilham tak? Ilham apa?
Robani. Mulukiyat. Malakut punya, alam malakut ke alam jabarut. Oh, sikit saya soalan-soalan gitulah. Okay. Orang menyanyi buat lirik nak main gitar tu. Main mana orang belajar buat alat gitar apa tu? Tanya, alam malakut. Alam jabarut. Alam nasut. Pergi soalan-soalan gitu sikit kan. Ke iblis yang bagi ilham buat alam muzik ni. Nanti kot kena tu. Jadi tak faham yang nak sembah bab tu. Menyalahkan orang Ta'ala pula. Buruk adab. Kaya lu. Ada yang tegur Ustaz. Surah Maidah ni bukan ayat 38, bukan ayat 35. Mana? Surah Maidah yang tadi baca tu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa bataghu ilayhi sabila. Oh, saya yang 38 tadi. Betul kan lah. Kita tak semak angka-angka tu. Ada tukang semak bukan 38, 35. Surat 130 ayat 35. Oh. Betul kan? Jangan tukang betul pun silap lagi tengok. Allah. Betul nak sebut macam mana. Betul kita ada kurang belaka kan. Kurang baca pun kurang. Ada kadang-kadang silap berlaku macam tu lah. Tu kata ikut ulama' tutup guru tu senang. Allah SWT. Panjang cerita itu dulu. Bismillah. Misal tawasul dengan kemegahan Nabi. Macam mana? Misal contoh. Misal itu bijahi Sayyidina Muhammad SAW. Itu antaranya lah. Itu yang dikatakan Nabi ni yang sebesar-besar tawasul tu. Diri Nabi itu ke? Diri Nabi itu. Diri Nabi itu. Ya. Diri Rasulullah itu. Sebesar-besar tawasul diri Nabi itu sendiri. Ya. Itu satu. Ayat Quran tadi kalau ikut susunan asal dia wabtahu wa tawassilata ilahi kan ikut asalnya. Ya. Kalau ikut-ikutnya lah. Tapi takdim dengan ilahi itu nak menunjukkan hasarkan. Wabtagu bukan wabtagu wasilah tu besar dia. Wabtagu apa? Wabtagu ilaihi. Tapi macam mana nak wabtagu al-wasilah tak? Baik. Apa contoh? Jangan sebut. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dia seolah-olah macam tawasul ni itu kita jumpa untuk guru ke, kita jumpa ustaz ustaz tolong doakan saya dulu. Ya. Tawasul Itu ah. senang. Itu. Itu tawasul. Itulah tawasul. Tawasul dah tu. Itu tawasul dengan orang hidup. Tawasul orang mati pun macam tu lah. Cuma kita sangka dia mati. Padahal dia hidup. Bahkan tambah dia Nabi. Lagilah hidup daripada kita. Yang kita hidup ni. Kita walaupun hidup, hati mati. Dia memang hidup. Alam barzah tu bahkan hati dia pun hidup. Jasad dia mati. Tapi dia hidup alam barzah dengan hidup lain daripada hidup alam kita. Tapi dia hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Satu orang yang tak faham macam ni, dia kata orang mati ni, Nabi Muhammad pun dia kata dah mati. Oh, dia punya akidah Rasulullah mati ni mati sungguh semua. Ada kalau ada setengah wahabi saya jumpa, dia kata itu orang mati syahid, Rasul bukan mati syahid. Ya Allah, bengongnya, tak kenal, tak fahamnya akidah. Dia tak tahu siapa yang lebih tinggi maqam syuhada dengan anbiya. Siddiqin, syuhada, salihin tu dia tak faham. Nabiyin dengan syuhada dia tak faham. Masalah tu. Nanti yang dia kata mati tu, kata yang tu orang mati syahid. Dia punya tak nak pakai wasilah berdoa pada nak kata Nabi Rasul ni masih hidup ni, dia tak mau pakai. Tak pakai. Dia pakai dia yang hidup. Seolah-olah dia yang lagi hidup. Padahal hati mati. Boleh, sembang panjang. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون